لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Musi Surau, Tuan Imam, Wabilah, Toksiah, Al-Jibti Surau serta muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya kita harus mengucap Alhamdulillah kerana Allah beri kita dua nikmat. Pertama, Allah beri kita nikmat Islam. Yang kedua, Allah beri kita nikmat iman. Dengan adanya dua nikmat itu, maka kita duduk dalam majlis ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul ilm ahabba ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan ilmu itu lebih aku sukai daripada kelebihan beribadat, dan kebajikan dalam agama kamu adalah wara'. Nabi suka pada orang yang banyak duduk dalam majlis ilmu daripada melakukan ibadah sunnah yang lain. Kalau bertemu di antara majlis ilmu dan ibadah sunnah, maka kita kena duduk dalam majlis ilmu itu lebih afdal. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fil 'ilmi sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Nabi kata, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah permudahkan untuk dia jalan ke syurga. Itu nikmat yang Allah nak bagi kat kita. Nikmat Allah nak bagi, Allah tak bagi direct. Nah, kita minta setiap hari nikmat tu. Apa yang kita minta? Kita solat fardu, kita minta. Kita solat sunat, kita minta. Nah, apa kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta dengan Allah tiap-tiap hari, kita minta. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan-jalan orang yang Engkau beri nikmat, ya Allah. Bila mana kita minta dengan Allah jalan-jalan orang yang Engkau beri nikmat, lalu bila mana Allah nak bagi nikmat tersebut melalui janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, barang siapa yang menempuh suatu jalan, maka Allah permudahkan jalan ke syurga. Menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah permudah jalan ke syurga. Itulah nikmat yang kita minta, yang Allah nak bagi. Jalan-jalan orang yang Engkau beri nikmat, siapa dia? Nabi, sahabat-sahabat, siddiqin wa syuhada, golongan-golongan yang membenarkan Nabi, dan juga golongan-golongan syuhada, orang yang mati syahid. Siapakah orang yang membenarkan Nabi? Was-sabiqunal awwaluna muhajiruna wal ansar. Orang yang mula-mula masuk Islam di kalangan golongan muhajirin dan ansar. Ini golongan-golongannya ya Allah beri nikmat. Kemudian orang yang mati syahid, Allah bagi nikmat. Kita nak jalan tu, kita minta jalan tu dengan Allah tiap hari. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semua orang minta. Tadi sembahyang Jumaat, berapa ramai orang pergi sembahyang Jumaat, semua minta. Tetapi itulah yang benda yang kita tolak. Bagaimana kita tolak? Bila mana Allah kata, bila mana Nabi kata siapa duduk dalam majlis ilmu, Allah permudah jalan ke syurga. Nah, kita minta tu nikmat macam mana orang dulu nikmat jalan ke syurga mudah. Kita minta, tapi kita tak nak duduk dalam majlis ilmu. Agak-agak kita boleh dapat tak nikmat? Yang macam ni lah lebih kuat. Kita pergi makan kedai tom yam. Makan kedai tom yam, ada kan? Ali tom yam kata contoh.
Sebab Ali tak ada. Ali tom yam kita pergi makan. Jadi dia datang jumpa kita, dia tanya nak makan apa. Kita pun cakap saya nak makan nasi goreng telur dadah. Baik, dia kata dia nak makan nasi goreng telur dadah. Kita pun tuan kedai ni pun pergi dapur, dia pun goreng nasi goreng telur dadah. Oh, padat dah kawasan ni. Banyak kosong ni. Siapa duduk sebelah saya, dia golongan kanan. Ingat dalam Quran Allah sebut golongan kanan ni masuk syurga. Bukan masuk ongki, tak masuk syurga. Kita duduk dalam ilmu, insyaAllah. La was lagi. Aku lupa dah tentang orang ni. Nasi goreng telur dadah. Kita minta kan. Dia datang pesan, tak makan apa Pak Cik? Saya nak makan nasi goreng telur dadah. Dia pun buat. Dia pergi dapur goreng nasi goreng telur dadah. Bila mana dia dah buat, dia pergi, dia letak depan mata kita. Ini pesanan cik tadi, nasi goreng telur dadah. Kita tengok nasi goreng telur dadah. Dia tak nak. Kan cik pesan tadi. Dia tak nak. Cik order tadi. Saya tak nak. Cik yang minta saya ambil pesanan cik tadi. Saya tak nak. Agak-agak tahu kedai kata apa hari ni? Agak-agak tahu kedai kata apa hari ni? Tak gila berada tengok. Betul tak? Kita yang order, kita yang minta. Tiba-tiba kita tak nak benda yang kita order, kita tak nak benda yang kita minta. Pastinya tuan kedai kata kita gila. Boleh faham? Begitulah Allah. Kita dah minta ayahi siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat. Kita minta dalam solat fardu, kita minta dalam solat sunat, kita minta dalam zikir. Jadi pergi pula kedui tahlil, kita minta juga. Bila mana Allah nak beri jalan nikmat itu melalui siapa duduk dalam majlis ilmu, kata Nabi, sa'alallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah permudahkan untuk dia jalan ke syurga. Itulah nikmat yang kita minta, tetapi kita yang tolak. Bukan orang sini, orang yang tak mari tu. Mak ni yang luar kan? Mak nak 7 orang luar lah. Hari ni last. Dah 7 orang luar. Nah, yang tak suka duduk majlis ilmu, tapi semayang. Dia tak ayah ilmu. Tu, baca Fatihah sekadar baca, tapi dia tak faham. Apa benda dia baca? Allahu Akbar, tuan-tuan. Agak-agak kita minta, kemudian kita tolak. Agak-agak Allah kata apa kat kita? Macam tuan kedai kata tadi. Dah. Kita minta, kita tak mari duduk nikmat yang Allah nak bagi tadi, kita tak nak pula. Makna Allah kata kita gila. Allah, siang tuan kawan ni, orang yang takwil tuan-tuan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita sambung balik surah An-Kabut. Hari ni last tuan-tuan. Sampai ayat berapa tu? Bila tak tadi ayat berapa? Bulan lepas dia tak mari tuan-tuan. Sebab ada kerja luar. Mana semua tak ingat. Suka aku lah baca ayat nama dia tuan-tuan. Baik. Saya nak ulang balik ayat 38. Kalau habiskan sambung sampai ayat 44 surah Al-Kabut, insya-Allah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah sebut pada ayat 38 surah Al-Kabut. Al-Kabut iaitu labah-labah. Labah-labah. Ingat, labah-labah bukan manusia, labah-labah binatang. Ada lagi surah binatang selain pada An-Kabut, labah-labah. Surah An-Namlu, surah Semut, An-Nahlu, surah Lebah, Al-Baqarah, surah sapi betina. Kenapa Allah jadikan surah-surah ini atas nama binatang? Ada lagi surah manusia, Luqman. Banyak surah-surah manusia, tapi ada Allah letak dalam kataan tadi, makna surah tadi. Maksud surah tadi adalah di kalangan nama-nama binatang. Antaranya An-Kabut. Sebab apa tuan-tuan? Allah nak beza kita manusia dengan binatang. Binatang makan, kita makan. Binatang kahwin, kita kahwin. Binatang ada seks, kita pun ada seks.
Binatang pergi jalan-jalan, kita pun pergi jalan-jalan. Burung mandi-mandi tepi-tepi itu, lompat-lompat. Kita pun mandi-mandi. Mana? Swimming pool. Nah, burung kahwin, kita kahwin. Binatang kahwin, kita kahwin. Lembu kahwin, kita kahwin. Lembu beranak, kita pun beranak yang perempuan. Tapi lembu tak ada akal, kita ada akal. Nah, lembu ada nafsu, kita ada nafsu. Cuma yang beza lembu dengan kita adalah akal. Bila mana kita melebihi daripada akal yang sepatutnya, maka kita lebih baik atau lebih buruk daripada lembu. Tentang begini. Ni nak bezakan manusia dan juga binatang. Pasal tu ada ayat-ayat Allah cerita tentang binatang. Baik. Ayat 38. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa 'adan wa thamud wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa kanu mustabsirin. Allah sebut wa 'adan wa thamud, dua golongan. Aku hancurkan dua golongan ini, iaitu golongan 'Ad dan Thamud. 'Ad daripada golongannya golongan Nabi Hud, Thamud golongan atau kaum Nabi Saleh. Dua golongan ini aku hancur. Ingatlah peristiwa kebinasaan dua kaum ini, Ad dan Thamud. Dan hari ini yang tinggal kepada mereka hanyalah tempat peninggalan mereka saja, bekas-bekas tempat kediaman mereka. Itu je yang tinggal. Mereka hancur. Ad dan Thamud ni hancur. Kenapa hancur? Allah kata disebabkan kesalahan mereka. Wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum. Disebabkan kesalahan mereka, mereka melihat. Wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum. Bila mana syaitan mengawal mata mereka, melihat benda jahat nampak baik. Allah sebut. Allah kata dua golongan Ad dan Thamud ni Allah binasakan sebab apa? Wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum. Bila mana syaitan mengawal mata mereka, melihat sesuatu kebaikan, sesuatu kejahatan itu nampak baik. Benda jahat nampak baik. Ini syaitan yang main. Lalu Allah hancurkan dua golongan. Bila mana berurusan dalam bank, nampak riba. Riba jahat, tapi mereka nampak baik. Kemudian perniagaan. Bila mana hak mereka nak lebih. Bila hak orang, dia kurangkan. Nipu. Dapat projek. Nampak projek patutnya kebaikan yang tadi bagi pada semua orang. Siapa-siapa yang layak, dah aku monopoli semua. Nampak? Yang penting aku untung. Baik tu. Dan aku bagi orang lain kerja. Yang terbaru, bila mana wazayyana lahumusy syaitanu a'malahum, bila mana Allah melihatkan syaitan bermain di mata mereka, melihat benda jahat nampak baik. Yang terbaru, bila mana kaum Ad buat konsert. Ni satu hari kaum Ad buat konsert. Bila mana kaum Ad ni buat konsert, konsert ni tadi lebih kurang tiketnya harga 300 duit Ad. Bila mana Ad buat konsert, tiket 300, masuk dihidang dengan arak, dihidang pula dengan dadah, dihidang pula dengan kondom free. Nah, kaum Ad buat konsert. Bila mana dia buat konsert, tiba-tiba mati 6 orang kaum Ad yang pergi konsert ni. Ini kisah kaum Ad bang, yang jelas. Kaum Ad ni tak ada kena-mengena dengan zaman sekarang. Bila mana mati 6 orang, di kalangan 4 orang tadi, golongan Ad yang berbangsa Melayu. Itu kena. Mati 6 orang. Bila mati kaum Ad, masyarakat Ad yang lain mengutuk golongan-golongan Ad yang buat konsert tadi. Lalu bangunlah Menteri Ad. Menteri Ad kata, menteri di kalangan buat Ad ni, kaum Ad ni, dia kata jangan pandang dari sudut negatif, kena pandang dari sudut positif. Ya ni.
La ilaha illallah. Konsert bagi hidang arak, bagi hidang dadak, bagi kondom free, jangan pandang dari sudut negatif, sudut pandanglah dari sudut positif. Apa dia? Hasil konsert tersebut, maka ekonomi kaum Ad meningkat. Kata sebut وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Bila mana syaitan bermain di mata mereka, melihat benda jahat nampak baik, maksiat nampak maksiat jahat, tapi nampak ada kebaikan di situ. Apa dia? Meningkatkan ekonomi. Kaum Ad jahat tak? Menteri Ad jawab. Bila mana mereka hanya pandang pada keuntungan dunia, keuntungan dunia dia nampak, tapi budak-budak Ad yang mati 6 orang ni, bagaimana kesudahan mereka, bagaimana akhirat mereka, bagaimana kedudukan mereka hari ini. Sepatutnya Menteri Ad yang ada kuasa, dia boleh membatalkan konsert tersebut supaya dapat menyelamatkan anak-anak Ad daripada terjebak dengan maksiat. Tapi disebabkan dia fikir dunia, fikir untung, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Allah kata, bila mana kamu nampak dunia je, nampak pangkat kedudukan, maka aku letakkan dinding di depan mereka dan dinding di belakang mereka. Lalu mereka tak nampak tentang hari akhirat, lalu mereka tak nampak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah bin Abdurrahman. Dia ni umur 17 tahun. Tha'labah umur 17. Makna 17 ni remaja zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari tuan-tuan, Tha'labah ni dia ni umur 17. Mana-mana kuliah Nabi ni dia mesti duduk depan. Dia tak pernah tinggal kuliah Nabi. Sehinggalah dia ni menjadi orang suruhan pada Nabi. Bila apa yang Nabi nak, dia akan pergi cari. Apa yang Nabi berhajat, dia akan cari. Ni Tha'labah bin Abdurrahman. Apa yang Nabi perlu, dia akan cari. Satu hari tuan-tuan, Tha'labah bin Abdurrahman ni, satu hari Nabi nak satu benda, dia pergi cari. Dalam perjalanan dia pergi cari benda yang Nabi nak ni, dia lalu di depan sebuah rumah. Lalu di depan sebuah rumah tadi, lalu bila mana dia lalu, angin bertiup kencang. Bila angin bertiup pada rumah tersebut, lalu pintu rumah tersebut terbuka. Bila pintu rumah terbuka, straight sampai bilik air. Angin tiup lagi, bilik air pula terbuka. Dua-dua pintu terbuka, pintu depan dengan pintu bilik air. Dulu punya rumah zaman Nabi bukan macam rumah kita, kayu nakor, kayu meranti. Itu tiup hibuk pun tak buka enggak. Ini zaman Nabi asal ada tirai cukup. Bila angin tiup, maka terselaplah kain-kain ni. Nah, maka bila mana terbuka pintu rumah dan terbuka pintu bilik air, Tha'labah yang sedang lalu melihat apa ada dalam rumah. Straight, bila dia tengok pintu tadi straight sampai bilik air, lalu dia nampak seorang perempuan yang sedang mandi. Tha'labah bin Abdurrahman ternampak seorang perempuan yang sedang mandi, bukan pergi sekodeng suka-suka. Ternampak. Lalu dia berlari tuan-tuan, dia berlari naik di atas bukit, menurut di dalam gua. Duduk dalam gua, nangis seorang-seorang mengenang dosa, terpandang seorang perempuan sedang mandi. Tha'labah nangis 3-4 hari tak keluar, duduk dalam gua ni mengenang dosa. Lalu ketika itu Nabi duduk cari Tha'labah. Mana pergi Tha'labah ni? Aku suruh cari barang sampai hari ni tak nampak-nampak. Tha'labah ni pergi mana? Hilang dari radar. Nak panggil Tok Bomo di teropong, waktu tu tak ada lagi. Lalu Nabi panggil Sayyidina Umar. Umar, hang pergi cari Tha'labah di mana? Umar pergi cari tuan-tuan. Cari jumpa Tha'labah di dalam gua yang sedang menangis seorang-seorang.
Lalu kata Umar, wahai Sa'labah, Nabi duk cari engkau ni, mana kau menghilang? Kata Sa'labah, wahai Umar, telah turun ke ayat Quran berkenaan dengan aku. Jibril dah turun ke menurunkan wahyu kepada Nabi tentang kesalahan aku, tentang dosa aku. Umar tak faham apa-apa. Umar tengok Allah siang, lebih dah, hari tak makan. Lalu Umar pun angkat dia, pimpin bawa turun ke bukit tadi, bawa balik. Sampai rumah, Umar pun baringkan dia tidur terlentang di depan rumah. Nabi datang ziarah. Bila mana Nabi datang ziarah Sa'labah ni tadi, Nabi tengok dia tengah terlentang, Nabi angkat kepala dia, Nabi letak atas iba Nabi. Bila mana Nabi letak atas kepala dia tadi atas iba Nabi tadi, dia angkat kepala dia turun balik ke lantai. Nabi kata, kenapa ya Sa'labah? Kata Sa'labah, mana layak kepala yang kotor ini diletakkan di atas peha seorang insan yang paling mulia. Oh, Nabi ya. Kenapa kau ni Sa'labah? Kata Nabi. Dok tunjuk perasaan tak kebasar ni. Apa yang kau nak, apa yang kau mahu? Kata Nabi SAW pada Sa'labah. Jawab Sa'labah, dia kata, ya Rasulullah, aku tak mau masuk neraka ya Rasulullah. Aku tak nak masuk neraka ya Rasulullah. Aku takut masuk neraka ya Rasulullah. Aku nak masuk syurga. Sa'labah kata itu. Aku tak nak masuk neraka. Nabi kata, ya Sa'labah, kau akan dapat benda yang kau nak. Kau pasti dapat benda yang kau nak tu, wahai Sa'labah bin Abdul Rahman. Setelah beberapa ketika, mati Sa'labah, meninggal dunia di atas riba Nabi SAW. Lalu bila mana meninggal Sa'labah ni, mati, Nabi tinggalkan dia, sahabat-sahabat datang urus jenazah Sa'labah. Urus jenazah Sa'labah ni. Bila urus ni tadi, Nabi tak ada. Nabi datang lewat. Nabi datang ketika Sa'labah telah dikebumikan. Bila mana Nabi datang ketika selepas dikebumikan, Nabi berjalan nak menghadap ke kubur Sa'labah ni. Sahabat-sahabat ni buka jalan, nak bagi Nabi jalan sampai ke kuburan Sa'labah. Walaupun sahabat dah buka jalan dah, tapi Nabi seperti perjalanan dia tadi diganggu oleh sesuatu. Macam ada benda ganggu perjalanan Nabi. Padahal sahabat dah buka jalan, tapi macam ada benda diganggu depan Nabi. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, waktu kami nampak kau nak pergi ke kubur Sa'labah ni, perjalanan kau ni seperti diganggu ya Rasulullah. Sedangkan kami dah buka jalan dah. Kata sahabat. Lalu jawab Rasulullah SAW. Dia kata, kalau kau nampak apa yang aku nampak, kamu juga takjub ataupun terperanjat kemudian. Apa dia ya Rasulullah? Sewaktu kamu buka jalan, aku nak pergi ke kubur Sa'labah ni, walaupun kamu telah memberi jalan, tetapi perjalanan aku telah diganggu oleh para malaikat. Ramainya para malaikat turun menguruskan jenazah Sa'labah bin Abdul Rahman. Allah Akbar. Sampai jalanan Nabi ni diganggu oleh malaikat. Sa'labah meninggal dunia sebab memikirkan dosa. Remaja kita mati disebabkan melakukan dosa. Buat dosa. Yang bagi kelulusan buat dosa pun orang Islam. Yang buat dosa orang Islam. Yang mati pun orang Islam. Apa jadi gini tuan-tuan? Sebab kita tak ambil Quran. Kan kita ada kuasa, kita boleh batalkan benda tu. Kenapa kita nak buat juga? Sedangkan negara dalam keadaan kesedihan. Nah, kita nak salah dia. Besok dia kata apa tau? Kamu dah salah, kamu memberi kelulusan pada konsert tersebut sebab kamu ada kuasa. Dia kata betul, saya ada kuasa memberi kelulusan. Siapa yang beri saya kuasa? Kamu lah. Dia kata kamu yang tangkap saya. Faham ni? Kamu yang tangkap saya, sebab tu saya ada kuasa, saya luluskan, maka kamu pun terbabit sekali. Nampak anda? Apa pangkap, dia redha.
Pasal tu ada ayat Quran. Kita ada ayat Quran, peringatan Quran, kita kena ikut. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian pada ayat 39 Allah sebut, Allah kata pada ayat 38, bila mana syaitan bermain di mata mereka melihat benda jahat nampak baik, lalu mereka ini yang jahat nampak baik, mereka menghalang benda baik pula. Benda baik dia halang, lalu mereka menghalang perjalanan untuk ke jalan Allah. Wa kanu mustabsirin, sedangkan mereka ni semua orang bijak, orang ada akal, orang ada otak yang boleh membezakan mana yang hak, mana yang batil. Nampak tak? Kenapa Allah sebut tentang laba-laba? Sebab laba-laba tak ada otak, manusia ada otak. Allah sebut wa kanu mustabsirin, sedangkan mereka ada akal, mereka ada otak, mereka ada dapat membezakan mana hak, mana batil, tetapi tak dapat beza. Bila tak dapat beza, mereka lebih teruk daripada binatang. Muslimin, muslimat dirahmati Allah. Ayat 39 Allah kata, wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. 3 orang. Qarun, Fir'aun, Haman. 3 ni. Ini memang selebriti yang terkenal di dalam Quran. Kalau Nabi tambah lagi 3 jadi 4. Nabi kata siapa hidup di atas muka bumi, mereka itu menentang Islam, lawan syariat Islam, tolak hukum Islam, tolak undang-undang Islam, maka mati besok di padang mahsyar. Mereka duduk di belakang 4 orang. Siapa? Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. 4 orang. Di ayat ni Allah sebut 3. Qarun, Fir'aun, Haman. Qarun sampai hari ni kita pakai nama dia. Asal jumpa dia harta dalam gua, ini harta Qarun ni. Ini harta Ahmad Al-Bab yang punya. Itu. Nah, bila mana Allah sebut tentang 3 ni, Allah kata ingatlah kebinasaan 3 ni pula. Peristiwa bagaimana Allah binasakan 3 orang ni, Qarun, Fir'aun dan Haman ini. Mereka ini kenapa? Bila mana datang peringatan kepada mereka, mereka menafikan. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ard. Bila mana waqad, dan sesungguhnya bila mana didatangkan kepada mereka Musa bil bayyinat, Nabi Musa alaihi salam bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan, dengan mukjizat Nabi Musa bawa. Lalu fastakbaru fil ard, lalu mereka bersifat sombong, takabur di atas muka bumi Allah. Fastakbaru fil ard, mereka bersifat takabur, sombong atas muka bumi Allah kerana mereka lawan Nabi Musa alaihi salam. Entah kita dah tahu dah cerita kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ni. Berapa kali dah cerita dekat surah ni. Bagaimana ibunya menganyutkan Nabi Musa, lalu Asia jumpa, lalu Asia bawa balik istana, bela pula Nabi Musa. Tiba-tiba mak dia datang balik ke istana menyusukan Nabi Musa sampai Nabi Musa besar. Lalu Nabi Musa menyelesaikan pergaduhan di bandar. Bila mana Nabi Musa menyelesaikan satu pergaduhan di bandar, lalu Nabi Musa tertampar seorang daripada pengikut Fir'aun. Tampar orang, bukan tampar buaya. Dia tampar muka orang yang ikut Fir'aun ni. Mati pula. Lalu Fir'aun buru dia. Dia lari pula ke Madian, duduk bersama dengan Nabi Syuaib. Kemudian kahwin dengan anak Nabi Syuaib. Kemudian bila dah kahwin 10 tahun duduk dengan Nabi Syuaib, kemudian dia angkat menjadi Rasul. Nabi Musa pulang balik ke Mesir berdakwah dengan Fir'aun. Lalu dia ditentak oleh Fir'aun, lalu diburu oleh Fir'aun sampai di tepi laut. Lalu tak boleh lagi, Allah perintahkan Nabi Musa membelah laut dengan mengetukkan tongkat. Lalu terbelah laut tadi, air laut naik seperti gunung. Lalu Nabi Musa lalu di tengah-tengah laut, diikuti oleh Fir'aun. Lalu Allah himpakkan Fir'aun dengan air laut, mati Fir'aun. Ini kisah Fir'aun dengan Nabi Musa. Kita tahu dah cerita. Sebab apa Allah hancurkan? Allah sebut fastakbaru fil ard. Mereka bersifat sombong dengan Allah, tolak Quran, tolak undang-undang, tolak syariat. Lalu mereka ini
tidak ambil peringatan yang dibawa oleh para rasul yang Allah utuskan di atas muka bumi. Tuan-tuan, Allah tidak akan menghancurkan sesuatu kaum, sesuatu golongan sekiranya Allah tidak hantarkan peringatan kepada mereka. Contoh kaum Ad, Allah turunkan Nabi Hud. Kaum Samud, Allah turunkan Nabi Saleh. Fir'aun, Allah turunkan Nabi Musa. Bila mana mereka menentang para Nabi, lalu Allah hancurkan. Begitulah dengan kita. Bila mana kita ni, Allah turunkan Nabi sebagai peringatan. Nabi Muhammad SAW. Hari ini Nabi telah wafat. Lalu Nabi tinggalkan kita dua benda, iaitu Al-Quran dan Hadis. Sekiranya kamu ikut benda ni, kamu akan selamat. Kita tahu, tiba-tiba hari ini, setiap minggu kita dapat peringatan berkenaan dengan Al-Quran. Kita tolak Quran, kita tidak Al-Quran, kita tolak syariat Al-Quran. Layaklah Allah menghumbankan kita, layaklah Allah menurunkan bala ke atas kita. Sebab peringatan ada. Tiap-tiap minggu kita ada peringatan. Tadi ada peringatan. Tadi saya pergi main bank. Saya cakap, tuan-tuan, peringatan setiap hari Jumaat khotib baca. Apa dia? Barakallahu li wa lakum bil Quranil azim. Nah, agak-agak tuan-tuan dengar ayat tu, yang lelaki lah, perempuan tak sembang Jumaat. Tapi dekat Yaman, perempuan sembang Jumaat. Kat Malaysia dia tak buat. Negara Arab, perempuan semua pergi sembang Jumaat, Muslimat. Kita kat Malaysia bila Kak Nak, nak pergi mana Kak Nak? Nak pergi sembang Jumaat. Orang terbiak Kak Nak ni. Kita kat Malaysia lah. Kat Yaman tak. Memang tingkat atas tu semua orang berubah. Mereka nak dengar khutbah. Bila mana khatib baca Barakallahu li wa lakum bil Quranil azim, apa perasaan kita? Tak ada perasaan, Ustaz. Kenapa? Tak faham. Nah, dan jenis pula yang dengar Barakallahu li wa lakum bil Quran. Dah nak apa dah khutbah? Itu lena. Bila start lena? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tak lena. Nah, tadi saya bagi benda dekat Medan. Seorang pun tak lena tuan. Alhamdulillah. Seorang tak lena. Hari ini wilayah kisah peperangan Uhud, kemenangan yang ditanggung oleh Allah. Sehingga kemenangan bila mana Allah cuci, Allah bersihkan tentera Islam dengan orang-orang munafik. Selepas Allah cuci golongan-golongan munafik ni, kemudian bila mana dah cuci dalam perang Uhud, sehingga Allah mengorbankan seorang panglima yang sungguh besar, iaitu Hamzah. Selepas daripada peperangan Uhud, Allah tak pernah kalahkan tentera Islam. Dah cuci dah munafik. Allah bagi kemenangan. Sehinggalah pembukaan kota Mekah. Kemuncak kemenangan Islam, Allah beri kemenangan kota Mekah. Inna fatahna laka fathan mubina. Wahai Muhammad, aku memberikan kemenangan kepada kamu. Pembukaan kota Mekah disebabkan Allah yang menyusun segala-galanya. Kemenangan Allah bagi kepada Nabi Muhammad SAW. Pembukaan kota Mekah selepas daripada Uhud. Sebab Uhud memang kalah disebabkan Allah nak cuci, pembersihan, diproses pembersihan golongan munafik yang ada di dalam Islam. Itu kemenangan yang ditanggungkan oleh Allah. Sama hari ini Islam bukan tak benar, bukan kalah, tapi belum benar. Kemenangan ditangguhkan. Sebab apa? Sebab Allah sedang proses penyucian golongan munafik di dalam perjuangan Islam. Sehinggalah hari ini Allah terpaksa mengorbankan golongan-golongan yang menunggu untuk mati syahid. Contohnya di Mesir, Allah terpaksa mengorbankan ni sebab nak cuci golongan munafik ni. Bila mana kita nampak golongan ni mati, kita tahu mana golongan munafik. Kalau bercakap nama tuan-tuan mesti kenal lah. Hari ini nama dia terkenal sebagai selebriti. Dapat boleh mengata, sampai dia kata apa? Golongan Ikhwan ni sebab nak menukar sistem, nak tutup Al-Azhar. Ni golongan Salafi dan Wahabi.
Hari ni timbul pula benda ni. Sebab apa? Sebab ikhwan sedangkan ikhwan ni Allah dah cakap minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ni golongan-golongan ikhwan ni Allah kata di kalangan pemuda, lelaki yang beriman. Rijal ni maksud dia lelaki yang sanggup menggadaikan nyawanya, memperjuangkan Islam, mempertahankan Islam, menyerahkan seluruh tenaga dia dan seluruh nyawa dia untuk kemenangan Islam. Yang tu dipanggil rijal. Di kalangan rijal-rijal ini, mereka ini menunaikan janji mereka terhadap Allah. Lalu di kalangan mereka ada yang telah gugur syahid. Dan di kalangan mereka pula ada yang menunggu-nunggu giliran mereka pula nak mati syahid. Bila lagi giliran aku? Bila pula giliran aku? Ni 529 orang menunggu giliran untuk mati syahid. Senyum kan buat ini. Dan mereka tidak pernah berubah perjanjian mereka sampai kiamat tetap. Allah sedang cuci golongan-golongan munafik hari ini. Bukan makna kita tak menang, tapi belum menang. Macam para munafik. Ni sebab kita tidak menghayati Al-Quran. 1/3 daripada ayat Quran di dalam Quran Allah cerita tentang jihad. 1/3 ayat Quran Allah cerita bab jihad. Kalau satu ayat Allah cerita dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Lalu kita semua berpuasa, wajib. Satu ayat baru, wajib puasa. Sehingga kan perempuan yang dalam keadaan haid tertinggal puasa, maka kena ganti pada hari-hari yang lain. Betul? Makna wajib tak wajib? Wajib. Makna puasa wajib. Satu ayat je dalam Quran. Satu ayat tu je pasal puasa. Tapi wajib sampai tinggal kena ganti. Itu ayat puasa. Tapi ayat jihad Allah sebut 1/3 daripada ayat Quran. Kalau kita tinggal jihad, maka kalau satu ayat puasa tertinggal dengan sengaja, dosa tak dosa? Dosa. Kalau 1/3 kita tinggal, agak-agak macam mana dosa kita? Allahu Akbar. Ini kena faham. Kita hidup bukan untuk cari makan. Cari makan ni sambilan. Tapi kita hidup untuk menegakkan Islam dalam semua hal. Ekonominya, dengan politiknya, dengan apa semua, dengan Al-Quran. Pasal tu bila sebut barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Apa maksud dia? Keberkatan Allah itu datang li wa lakum, pada aku dan kamu, bil Qur'anil azim, dengan adanya Al-Quran yang maha agung. Ikut Quran. Nak ikut siapa lagi? Ikut Quran. Kita bagi contoh bagaimana keberkatan itu datang. Tengok Brunei. 1 hari bulan 4 dah start dah syariat. Semua ikut Quran hari ni. 1 hari bulan 4 bermulalah Brunei nak ikut Quran. Perempuan kena pakai tudung tahap bawah. Ni labur. Kalau atas pada dada, maka kena saman. Brunei. Nampak? Bila mana baru nak buat, Allah turunkan keberkatan. Apa dia? 50% daripada kes jenayah telah dia turun, kes jenayah 50% telah turun. Kes jenayah belum buat, baru nak buat. Baru nak buat nanti hari itu. Kemudian jumpa pula telaga minyak lagi 6. Kalau diambil tadi hasil dibagi kepada sama rata kepada rakyat, maka dia tak habis makan 600 tahun. Berkah tak berkah? Berkah. Itu yang dikata barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Kalau orang Malaysia semua faham ayat ni tentang tak ada lagi parti politik dekat atas muka bumi Malaysia. UMNO tak ada, PAS tak ada, KKR tak ada, DAP tak ada, semua tak ada. Sebab apa? Semua orang faham ayat tu. Semua akan duduk di bawah satu. Apa dia? Al-Quran. Sebab orang tak faham ayat tu. Kemudian ada pula ayat lagi, kan? Bila last khutbah kedua, bila mana khatib baca daripada ayat Quran, innallaha ya'muru bil 'adl
wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Nampak tak? Allah buat sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil. Kemudian ihsan dengan melakukan kebajikan kepada rakyat kepada siapa. Kemudian wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian kamu kena melakukan kebajikan memberi kepada kaum kerabat kamu antara yang utama. Kemudian melarang orang melakukan perbuatan fahsya wa munkar, keji dan munkar. Jangan lulus orang nak buat konsert dia ni, jangan lulus. Sebab Allah sebut dalam ayat ni kena larang orang buat keji dan munkar. Bila mana kamu lulus, kamu tak faham ayat Quran ni. Memang tak faham lah. Nah, dan kena jauhi depan permusuhan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dia memberi ganjaran kepadamu agar kamu ambil pengajaran. Setiap yang berlaku bila mana Allah perintahkan jangan buat benda keji, kamu buat juga. Allah turunkan bala-bala tertentu, peringatan-peringatan tertentu kepada kita. Lalu kita ambil pengajaran. Sedangkan Allah kata, bila mana aku turunkan benda tu supaya kamu ambil pengajaran. Ambil pengajaran tu tak? Dah berlaku 6 orang mati, lulus pula konsert lain pula lagi. Christina Aguilera apa nama? Lepas tu F1 lagi goncang botol juga. Kita tunggulah apa lagi bala nak turun kat kita ni. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat rahmat Allah. Sambung ayat 40. Kemudian Allah sebut فَقُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ صَيْحَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah kata, dan semua masing-masing ini kami turunkan, kami hancurkan mereka ini disebabkan dosa-dosa mereka. Kaum Ad, kaum Samud, Qarun, Fir'aun dan Haman ini aku hancurkan, Allah kata, disebabkan dosa-dosa mereka. Kemudian Allah kata, di antara kami hantar di kalangan mereka, kami hancurkan, kami hantar ribut taufan batu. Ribut dengan adanya batu-batu yang dibakar daripada api neraka. Contohnya kaum Nabi Syuaib. Bila mana mereka ini dihujani dengan batu-batu yang dibakar daripada api neraka. Kemudian ada yang kami binasakan dengan letusan suara yang menggemparkan bumi, jeritan. Kemudian ada yang kami tirus mereka di dalam bumi, mereka yang kena gempa bumi. Ada pula yang kami tenggelamkan daripada laut itu, Fir'aun yang kita cerita tadi. Kemudian Allah kata, wa ma kana Allahu liyazlimahum. Sesungguhnya kami tidak menganiaya mereka. Kami tak zalim kepada mereka. Allah kata, kami tak pernah zalim. Allah tak nak zalim kepada manusia. Dah bagi peringatan, tak nak dengar. Dah bagi tunjuk ajar, tak nak dengar. Ceramah banyak dah bagi tahu dah, tak nak dengar. Cakap pula dalam Dewan Undangan Negeri pun tak nak dengar. Cakap lagi dalam Parlimen pun tak nak dengar. Keluar lagi surat khabar pun tak nak dengar. Keluar lagi dalam harakah pun tak nak dengar. Tak nak dengar teguran. Allah kata, Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Apa zalim? Mereka tak nak dengar apa yang Allah dengar. Baik. Kemudian ayat 41 Allah kata, bila mana Allah dah bagi mereka ni walaupun menentang Allah tuan-tuan, tapi Allah bagi kesenangan kepada mereka. Senang. Qarun kaya, Fir'aun ada kuasa sampai rakyat dia sembah dia sendiri. Fir'aun dan semua kaya. Ini semua sebagai mereka walaupun lawan Allah, tapi mereka kaya. Istidraj. Hari ini ada tak orang yang istidraj ini? Ada tak? Kaya yang menentang Allah. Kemudian Allah kata, matalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamatalil ankabut ittakhadh baita wa inna awhana buyutil labaitu ankabut law kanu ya'lamun. Allah kata, misalan orang-orang yang mengambil
mengambil pemimpin ataupun mengambil pelindung selain daripada Allah. Orang-orang yang hidup atas muka bumi Allah, kemudian mengambil pelindung selain daripada Allah, mengambil ikutan selain pada Allah, daripada kitab Allah, daripada suruhan Allah tadi, dia ambil selain pada apa yang Allah perintahkan, selain pada apa yang Allah telah uruskan, Allah telah tunjukkan, dia ambil pemimpin ataupun ikutan selain daripada Allah. Maka Allah kata, masalun ankabut taghbaita, seperti laba-laba buat salah. Macam laba-laba buat salah, dia kata. Wa inna awhanal buyutil labaitu ankabut, sedangkan sarang laba-laba itu adalah tempat perlindungan yang paling rapuh. Tak, sarang laba-laba tempat pegang, hancur. Laba-laba ingat dia buat tu kuat, rapuh, pegang satu jari je, tarik balik, hancur. Begitulah Allah bagi perbandingan orang yang ambil pelindung, ikutan selain daripada Allah, ambil pemimpin sebagai pelindung, ambil orang manusia, kekuatan manusia ni sebagai pelindung, maka Allah kata mereka ini seperti laba-laba membuat sarang. Sedangkan sarang laba-laba itu adalah yang paling gabuh. Laukanu ya'lamun, kalaulah mereka ini orang yang mengetahui. Sedangkan mereka bukan tak nak tahu, pura-pura tak nak tahu, buat-buat tak tahu. Sebab nak jaga kepentingan dunia. Kemudian ayat 42 Allah kata, Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah mengetahui kepalsuan apa jua yang mereka ikut, kepalsuan selain pada Allah mereka sembah. Lalu mereka ini, dan Allah jualah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Allah tahu mereka ni palsu ke, munafik ke, fasik ke, semua Allah tahu. Tu ya, ayat ni kena pada ayat surah Uhud, kena pada peperangan Uhud. Allah tahu mana-mana golongan munafik. Allah cuci golongan munafik ni. Abdullah bin Ubay, orang yang semayang belakang Nabi, duduk belakang Nabi, puji Nabi depan-depan Nabi, puji Nabi, ya Hanana, ya Hanana, puji Nabi. Duduk semayang belakang Nabi, tapi tetap orang panggil dia sebagai bapa munafik. Kadang hari ni kita baru semayang belakang Habib, tiba-tiba kita kata, kelas. Belakang Habib tak buat dosa ke? Abdullah bin Ubay bin Salul semayang belakang Nabi, Nabi maksum, tak pernah buat dosa, dosanya diampun oleh Allah, maksum. Tapi tetap belakang dia bapak munafik, digelar sebagai bapak munafik. Tiba-tiba hari ini kita kata semayang belakang Habib sudah mulia. Habib tak buat dosa. Saya nak lain, Habib tak buat dosa. Entah, selagi mana dia bukan Nabi, tetap melakukan dosa. Sekadar puji Nabi, adakah mereka ini terlibat dengan jihad? Tak terlibat. Itu saya kata tadi, 1/3 ayat Quran Allah sebut tentang jihad. Kalau satu ayat tentang puasa kita tak buat, tinggal secara sengaja berdosa, apalagi meninggalkan 1/3 daripada ayat Quran, takkan tak dosa? Paling kurang dia buat dosa yang tu. Nampak tak? Jangan main terima ni. Jangan main terima semua. Baik, Allah kata Allah tahu ni golongan-golongan ni, Allah tahu. Kemudian pada ayat lain Allah sebut pada surah Ar-Ra'd ayat 17, Anzala minas sama'i ma'an fatalat awdiyatun biqadariha fahtamalat tallu zabadan radiya wa mimma yuqinuna alaihi finnar ibtigha'a hillatin aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yadribullahu haqqal wal batil. Allah kata, aku turunkan hujan, anzala minas sama'i ma'an, aku turunkan hujan daripada langit, fasadat audiyatun biqadariha, lalu aku membanjiri bumi ini dengan kadarnya. Kadar banjir, ada yang ruang besar, kadar airnya banyak, ruang kecil, kadar airnya sedikit. Macam andalas atas bukit memang tak banjir, ikut kadar. Ini berkenaan dengan hati.
Manusia yang datang majlis ilmu bila mana hatinya terbuka, lalu kadar ilmu masuk ke dalam diri mereka banyak. Kalaulah hatinya sempit, maka kadar ilmu masuk dalam hatinya sedikit. Kalau hatinya tertutup, maka ilmu datang pun tenang balik, ilmu datang pun tenang balik, maka tak ada kadar langsung masuk dalam hati mereka. Nampak ini berkenaan dengan hati. Lalu Allah kata bila mana banjir tadi, aku turunkan ada banjir. Di dalam banjir air itu ada buih. Buih seperti mana buihnya bahan-bahan logam yang kamu bakar. Bakar logam keluar buih. Emas, buih kan? Ada buih. Bila mana buih tadi keluar, kita tengok sifat buih. Sifat buih apa dia? Membesar, meletup. Besar, pecah. Besar, pecah. Ini sifat buih. Allah kata kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Itulah perbandingan yang Allah nak jadikan sebagai perbezaan antara yang hak dan yang batil. Makna benda buih ni seumpama benda batil. Walau disimpan macam mana pun, dia tetap akan pecah. Buih simpan macam mana pun, buih kita simpan dalam mesin basuh adu, pusing keluar buih. Buih tu kita simpan dalam mesin basuh. Tengok datang balik, habislah buih. Sebab apa? Dia simpan, dia pecah. Begitulah Allah misalkan kepada kita tentang benda batin. Benda batin ni dia besar, pecah. Dia akan pecah. Tengok konsert, kita tak tahu konsert tu bila masa dia buat konsert, tiba-tiba mati lah orang. Baru kita, ada konsert rupanya. Konsert tadi minum arak, ada kondom free, ada data. Baru tahu lah. Sebelum tu tak tahu kan? Buih Allah pecahkan. Seumpama buih, itu baru konsert. Kita tunggu buih akan pecah juga tentang MH370. Jawapan dah tahu dah, jawapan dah tahu dah. Cuma kita tunggu buih pecah. Kita tahu dah jawapan. Kita dapat dah maklumat semua. Yang bagi jawapan ni semua tentera-tentera. Kita kuliah banyak mata. Jadi yang dengar kita punya kuliah ni, meja-meja bekas-bekas tentera. Yang dia ni, dia kata yang duduk dalam tu semua anak buah saya, Ustaz. Kita calling, kita hello sekali, dapat maklumat. Dia maklumat dapat, dia baikkan kita pun dapat maklumat. Mbak Anas, nak maklumat dia? Dia lagi minum, duduk sebelah saya. Baik, tentang Allah kata buih. Benda batin ni seumpama buih. Ingat. Baik. Wa tilkal amsalun nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Ayat 43. Boleh habiskan tuan sikit ya. Kali jelas tuan. Takkan habis cepat. Kali lepas ni ada usaha. Dekat rumah saya pula usaha pula tu. Baik, Allah kata dan misalan-misalan perbandingan yang aku sebut tadi satu persatu. Semua yang kita sebut perbandingan Allah bagi tadi, kami kemukakan kepada manusia. Allah kata, aku tunjuk kat manusia. Semua perbandingan tadi yang kita sebut tadi itu semua Allah tunjukkan kepada manusia. Dan hanya orang-orang wa ma ya'qiluha illa al-'alimun, dan hanya orang-orang yang berilmu saja yang dapat memahami. Benda-benda batin ni orang berilmu je tahu. Orang tak ada ilmu, patut kita cakap dia jahil. Tak beza mana hak mana batil, benda jahil lah. Benda jahil. Bila kita cakap jahil, dia marah. Cakap bodoh marah, cakap jahil tak marah. Itu. Bila jahil tu. Pasal tu Allah kata, ba'adilul bil mautis sitah. Jaga-jaga kamu dengan 6 perkara. 6 perkara kena jaga akhir zaman. Apa dia? Pertama, imra'atus sufaha. Pertama, pemimpin yang bodoh. Allah sebut, bukan saya pun. Nabi sebut. Salah satu hadis riwayat Imam Ahmad. Dia kata, jaga-jaga kamu dengan 6 perkara. Pertama, takut-takut 6 perkara tadi memusnahkan hidup kalian. Pertama, imra'atus sufaha. Pemimpin yang bodoh. Tak tahu mana hak, mana batil, mana agama, mana yang halal, mana haram, tak tahu dah. Yang penting, masuk. Bodoh. Kemudian wa kasratun syura,
Dia memperbanyakkan polis-polis untuk menjaga kedudukan mereka, bukan untuk jaga keamanan, untuk jaga kedudukan mereka. Kemudian Nabi kata wabai'ul hukmi. Kemudian mereka ini dia yang mengawal segala undang-undang. Mana undang-undang boleh jual, boleh beli. Dia yang kontrol undang-undang. Kemudian wastifafan bidam. Yang keempat, Nabi kata bila mana kamu bersama dengan mereka, kamu sesat. Kalau kamu lawan mereka, wastifafan bidam, darah menjadi ringan, kamu akan dibunuh. Maka dia kena bunuh. Dia asin dan kena bunuh. Nah, kemudian waqati'atul rahim, yang kelima, Nabi kata mereka ini sanggup memutuskan tali silaturahim. Siapa pun yang menentang aku, walaupun sanak saudara sendiri, pasti mereka akan dibunuh. Yang keenam, Nabi kata mereka ini ambil Al-Quran sekadar disenikan saja, sekadar dilakukan saja, sedangkan yang mendengar tidak memahami. Lalu mereka tak ambil Al-Quran sebagai perlembagaan hidup mereka. Ini Nabi sebut tentang, bukan saya sebut. Nah, kemudian ayat terakhir 44, Allah kata khalaqallahu as-samawati wal ardi bil haqq inna fi dzalika la'ayatan lil mu'minin. Dan Allah kata Allah menciptakan langit dan bumi dengan cara yang layak dan berhikmah, dengan benar. Sesungguhnya inna fi dzalika la'ayatan lil mu'minin, sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda. Semua yang Allah jadikan, semua yang berlaku, bala yang berlaku, semuanya adalah satu tanda-tanda yang Allah bagi tahu kepada manusia tentang membuktikan kebijaksanaan Allah. Kemudian la'ayatan lil mu'minin, ini semua bagi untuk orang yang beriman, yang nampak apa yang Allah jadikan ni sebagai peringatan hanyalah pada orang yang beriman, bukan orang Islam. Allah sebut tentang orang yang beriman. Tuan-tuan, muslimin, muslimat rahmati Allah. Pasal tu banyak kali kita kata orang Islam belum tentu beriman. Kasim Ahmad, tuan-tuan kata dia Islam, tu sebab nama dia Kasim Ahmad. Dia di mana anda? Dia di mana? Kalaulah dia orang Andalas, kata contohlah, tuan-tuan di timur dia, dia orang jalan sedeli lah kata. Sudah mati lah tuan. Bila mati, dia nak diuruskan di surah Al-Kautsar. Bila dia diuruskan surah Al-Kautsar, keluarga dia minta Haji Malik jadi imam. Betul, bukan Malik sini, ni Zimbabwe. Betul. Kemudian bila imam habis solat ke atas kepada Kasih Ahmad ni, last sekali imam akan cakap, apa kita kata pada mayat? Kasih Ahmad nak kata baik. Nampak tak? Bila mana sekarang ni adat menjadi ibadat, kita tak bezakan mana adat, mana ibadat. Kadang-kadang bila mana adat tadi nampak Islamik, dia jadi ibadat, kita kata. Contoh, dulu orang buat marhaban, sambungan marhaban, ya hanana, itu sambungan marhaban. Oh, nampak Islami tak? Islami. Ya, ini ibadah. Tak mana ibadah? Yang dinyanyi lirik lagu, bukannya ayat Quran. Hanya berselawat ke atas Nabi. Tak mana datang ibadah? Nampak anda? Ibadah, patutnya ada banyak ibadah lain yang kita tinggal. Kita sibuk dengan hanana. Boleh, tak ada masalah. Yang penting jangan tinggal jihad. Kebanyakan orang yang pergi ke sana tinggal satu benda yang ni, jihad ni tinggal. Nampak tak? Nak join-join ke, tapi jihad jangan tinggal. Tahankan Islam, sungguh-sungguh. Bila mana orang buat demonstrasi berkenaan dengan kutukan daripada Kasim Ahmad terhadap Nabi, berapa ramai hanana turun? Berapa ramai hanana yang duduk tahankan? Berapa ramai habib-habib yang duduk berdemo sekali dengan kita? Ramai. Nampak Allah? Tak mana kata sayang Nabi? Bila mana kita kata kita sayang Nabi, kita sambung perjuangan Nabi, bukan sekadar puji Nabi, sambung perjuangan Nabi. Nabi dalam perang Uhud patah gigi, Nabi dapat luka, Nabi dalam berhijrah ke Taif, Nabi berdarah di pukul Ali sehingga disedot darahnya oleh Zaid bin Harithah. Kita duduk dalam ekon, main gendak, hanana, aku sayang Nabi, Nabi berdarah, aku duduk dalam ekon. Sama dia
saya Nabi. Nama anda. Nah, tapi jangan tinggal lah. Jangan tinggal bab jihad ni. Perjuangan Islam ni jangan tinggal. Nama anda. Jadi orang macam ni, Allah kata, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jins wal ins." Ni kasih amat ni geng. Allah kata, sesungguhnya kami jadikan neraka itu, kami sumbat di kalangan jin dan manusia. Jin, manusia, dua golongan. Manusia ni jenis manusia yang macam mana? Allah bagi 3 kategori. Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Pertama, mereka ada hati tetapi mereka tak nak memahami ayat-ayat Quran, tak nak belajar tentang memahami ayat Quran, tak nak ikut ayat-ayat Quran. Ada hati tolak Quran. Pertama, neraka. Kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata, mereka ada mata, tak nak lihat tanda-tanda teguran Allah, tak nak lihat bala-bala Allah, tak nak lihat benda-benda yang Allah berbicara dengan kita, apa yang terjadi di atas muka bumi, tak nak tengok semua, tutup. Yang penting masuk. Aku nak kejar dunia, apa pun kau nak buat, aku tetap dunia. Tak nak tengok teguran-teguran ni. Nampak semua Allah tegur. Allah tegur dengan kita. Allah berbicara dengan kita. Bukan macam kita berbicara sesama kita. Allah tegur kita. Allah turunkan bala-bala teguran-teguran Allah. Kita kena lihat dengan mata. Ni golongan kedua masuk neraka. Allah kata yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ini ada telinga tetapi mereka tak nak dengar teguran, tak nak dengar ajaran-ajaran, tak nak dengar kuliah, tak nak dengar ceramah. Lalu 3 golongan ini Allah kata mereka inilah ahli neraka. Lalu Allah labelkan mereka ini sebagai ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka ini seperti haiwan ternakan, bahkan lebih sesat daripada haiwan. Allah sebut mereka golongan. Allah label siap-siap. Golongan ni macam haiwan. Ada hati tak guna, ada mata tak guna, ada telinga tak guna. Bahkan balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat, lebih teruk pada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka inilah golongan-golongan yang sesat. Allahu akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada golongan-golongan seperti ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukup beberapa ayat kita baca. Pada 38 sampai 44. Malam ni panjang sikit. Pak ni tak tahu dia bila jumpa. Mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Kalau saya mati, tuan-tuan tak jumpa langsung. Ke tuan-tuan mati, Allah. Antara 2 tu lah. Saya mati atau tuan-tuan mati, 2 tu kita tak jumpa lah. Jadi malam ni kita panjang sikit. Untuk lama sikit kita bertemu. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit teguran sini, sedikit tazkirah atau daripada ayat-ayat Allah ni membuka hati kita, ruang kita supaya kita ni bersama dengan Islam, sentiasa istiqamah membuat kerja-kerja Islam, sentiasa istiqamah dalam berdakwah. Dalam berdakwah ini pastinya diuji oleh Allah. Maka tidak sahlah kalau seorang pejuang Islam itu tidak diuji oleh Allah. Maka seorang pejuang Islam pasti diuji. Maka kita sentiasa berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita ni istiqamah dan bersabar dengan ujian yang kita hadapi, insya-Allah. Islam pasti menang, insya-Allah, bila kita tunggu sana. Baik, cukup sekadar itu tuan-tuan. Jadi saya minta maaf sekiranya ada terkasar, tersilap, tersasul, terkena sepanjang saya mengajar di sini. Jadi saya bukan nak bagi rasa siapa-siapa, tetapi sekadar untuk berkongsi sedikit ilmu ini. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu ini dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita pada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Jadi yang baik itu datang pada Allah, yang buruk itu datang pada diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna fi ilmin wa fahmin fid din. Allahumma faqihna fid din wa ta'limna ta'wil. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatah ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.